Doktor okey ke? Okey. Okay, kita dah live. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin Ada doktor? okey. Tadi ada echo sikit sebab ada line. Sekarang ni okey balik lah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita cakap sesuatu yang berhubung orang kata kepribadian ataupun ikut persona seseorang. Tajuk dia kalau dalam bahasa Melayu kita kata finding square holes. Kita mencari sesuatu yang bersesuaian dengan kita. So dalam segi pengurusan, kalau seseorang yang menjalankan tugas, dia ada dua. Satu, kebolehan seseorang satu, ataupun itu kita finding the square hole tu, dengan jawatan yang dia pegang tu. So dia ada dua. Satu, beban tanggungjawab dia, tugas dia dan kemampuan diri dia. Menunjuk kata, dia mestilah persamaan iaitu kepribadian dia, kebolehan, kemampuan dia dengan tugas yang disandang dia. Ataupun lagi satu sudut lain, seseorang yang mencari pekerjaan. Tentulah dia akan melihat sesuatu pekerjaan dia minat dan dia cuba akan corakkan, meningkatkan peribadian dia ataupun kebolehan dia yang mengikuti ataupun kita kata menepati dengan keperluan yang dikenaki oleh satu jawatan yang dia pegang. Sebab tu kalau anda talent management, benda-benda yang saya sebut sini memanglah sesuatu yang dikira keperluan. Jadi kalau keadaan macam ni selalunya memerlukan dia usaha. Kalau orang tu sendiri dia berminat, memang dia boleh cari dan dia usaha. Misalnya kalau dia jadi seorang coach, dia terpaksa pergi belajar pasal coaching dan dia mencari seseorang yang boleh membina karakter dia, boleh membina kepribadiannya sehingga akan dia layak dan berkemampuan menjadi seorang coach. Dan dia dilatih behavior atau kelakuan atau tindak laku yang bersesuaian dengan seorang coach. Of course dia akan dipenuhi dengan ilmu teknik ataupun proses coaching. Jadi macam tu jugalah. Bagi tu jugalah kalau kita nak melatih seorang usahawan tentu dia mencari sesuatu yang dia minat. Apa perniagaan dia minat. Ada setengah orang dia minat dalam pegang digital, barang-barang digital dia suka. Ada seorang dia suka menulis, mengarang buku. Ada seorang dia berminat tulis drama dan ada seorang dia minat jadi pelakon. Maka benda tu semua kena dengan bersesuaian keperluan, kemampuan yang dia nak buat. Jadi macam ni sekarang ni, di zaman sekarang ni, ada kemampuan yang kita nak buat, tapi tak ada peluang nak melaksanakan oleh sebab telah pun berlaku keadaan yang mana environment kita berubah, konteks dah berubah. Jadi misalnya HR sekalipun, dia melihat ada sesuatu keperluan sebab tu dia tailor, dia arahkan tindakan seperti kursus mengikut keperluan sezaman, iaitu berhubung dengan digital, berhubung dengan networking, berhubung dengan platform. Apa jenis platform dia pakai? Sama dia kalau macam kita nak buat live ni, adakah kita nak guna kita menggunakan Facebook ataupun kita nak menggunakan YouTube ataupun apa saja. So kita kena menentukan dengan kebolehan dia. Kalau kebolehan ini pula diikuti dengan kemampuan untuk mengadakan barang-barang seperti handphone ataupun komputer, kamera, lighting dan sebagainya. Mungkin kita kena ada studio ataupun mini studio dan sebagainya. So daripada situ inilah. Bukan saja 20 tahun yang lalu kita ada ilmu kita mesti kita updatekan. Penyesuaian kita mesti boleh kita tingkah lakukan. Misalnya saya baru-baru ni saya terjumpa buku lama saya dulu. Dia bercakap macam yang saya cuba cakap sini sebab kita kena cari apa langkah pertama yang kita kena buat dulu. That mean apa usaha kita boleh buat. Sebab tu masa pembelajaran. Sekarang ni pembelajaran yang kita lakukan pun selalunya selain mendapat ilmu, dia akan buat sesuatu yang bersesuaian dengan industri yang kita akan ceburi.
Sebab tu kalau ada macam orang HR di luar sana, kalau mereka nak ingin contribute, I welcome sahabat-sahabat yang masuk. Saya nampak Puan Tina ni seorang senior government officer juga yang berhubung dengan ada libatkan talent mungkin daripada PTPTN. Kalau Puan Tina rasa yang you boleh share, ya I welcome. Bersama hari ini saya bawa dengan Ustaz Long dan kita akan bincang atas tajuk ni. Dari penerangan saya yang sesingkat itu tadi Ustaz, apa yang Ustaz boleh tambahkan ataupun sebagai cara pemulaan pembuka minda? Apa yang datang ke pemikiran Ustaz? What come to your mind? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Shakir. Tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada apa yang Dr. Shakir cuba angkat untuk perbincangan kita pada tengah hari ini. Saya kira memang satu perkara yang penting sebenarnya untuk kita melihat bagaimana dua perkara ini, individu dengan apa yang dia nak buat supaya matching, supaya matching. Tetapi kita lihat ada dua keadaan. Saya lihat doktor kat sini, satu orang yang memang gifted lah, memang maknanya dia memang ada perkara-perkara yang kata dia minat satu pekerjaan dan dia benda tu dah ada dalam diri dia. Tetapi ada satu lagi jenis yang mana dia minat satu pekerjaan tapi mungkin perkara itu belum ada dalam diri dia dan benda ni boleh sebenarnya dipelajari lah. Sebab itu saya lihat ruang untuk kita mempertingkatkan kualiti diri kita itu sangat luas, sangat besar sebenarnya. Everything is possible, kan? Everything is possible. Sebab itu kita kena lihat dan jelas sebab dalam coaching ni perkara penting yang letak depan kita, what you want. So kita kena lihat apa yang kita nak dan katalah dalam konteks kerjaya tadi mungkin kita nak bekerja sebagai seorang apa kan. So kita kena lihat apakah perkara-perkara penting, ilmu-ilmu yang perlu ada, skill-skill yang perlu ada, kemahiran yang perlu ada, apa value added yang perlu kita cari. Jadi benda tu boleh diusahakan sebenarnya. Boleh diusahakan dan boleh kita bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sementara itu. Bagus. Ini merupakan satu orang kata yang sangat-sangat diperlukan. Jadi siapa yang minat sila share. Saya telah pun share dengan Ustaz Long. Jadi Ustaz Long boleh share kepada grup. Saya hantar kepada WhatsApp kepada Ustaz Long dan juga kepada Tina boleh share. Okey, memang mengikut apa sebab saya cari tajuk ni sedemikian. Okey, sebab sekarang ni telah berlaku satu peluang pada kita pula, yang mana kalau orang yang belum ceburi lagi, kalau dia berminat memang sangat-sangat bersesuaian pada zaman sekarang ni. Sebab sekiranya kita nak menyesuaikan keadaan sekarang, maka sekurang-kurangnya seseorang tu ada sikit berkebolehan melihat sesuatu dari sudut keperluan semasa. Iaitu banyakkan orang gunakan handphone, gunakan komputer dan sebagainya. Dan itu merupakan tapi kebolehan, kemampuan kita tu mesti kita sesuaikan. Mungkin zaman sekarang ni banyak digunakan through networking. Banyak jenis transaction dan perniagaan. Ada setengah organisasi dia tak terima cash. Dia kena bayar sama ada melalui kita punya bank card atau credit card atau melalui network. Jadi dia kata paperless dan sebagainya. Maka di sinilah wujud apa yang seringkali kita berlaku, yang kita melihat iaitu dia panggil disruptive technology. Disruptive technology because dalam gig economy terlalu banyak pakai automation. Jadi maka keluarlah ruang-ruang yang peluang tertentu. Sekarang ni apa ada? Orang dia ilmu untuk membuat apps, mobile apps dia boleh buat. Dia boleh dapat income. Lain daripada mobile app, dia yang pilih copy, copywriter pun dia boleh buat. Dan bagaimana untuk dia menyesuaikan tugas tu, perlulah dia buat persediaan. Tetapi yang kedua, iaitu networking. How you want to sell your product. Itu merupakan sesuatu kemampuan sebab tu training berbentuk how to increase sale, penjualan zaman sekarang dalam abad 21 dah berubah pada abad-abad yang sebelumnya, dah tak sama lagi. Maka daripada situlah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemampuan dan rasa bahawa apa yang saya sebut tadi merupakan sesuatu yang sebagai peluang, maka masa inilah kita dapat orang kata ambil peluang buat sesuatu dan mencari. Mungkin kita orang lama banyak ilmu dan banyak pengalaman, tapi kita perlukan orang muda. Maka orang muda-muda inilah perlu dilatih sedikit skill supaya dia ambil peluang yang terbuka luas. Jadi
Sekarang ni baru buka minda. Lepas tu baru kita tengok apa peluang yang dapat. Peluang tu tak dapat kita melihat, melainkan kalau kita dah pergi ke dalam bidang tu. Kalau kita dah pergi ke bidang tu tentu, baru tuan-tuan dan perempuan pun akan mula mengetahui apa yang saya sampaikan. Saya bagi misalan ni macam YouTube, right? Dia panggil creator, orang yang buat video ni panggil creator. Daripada creator ada matematik ada software di dalamnya, saya tak macam mampu Sarah. tahu kat mana patutnya apa dia mesti arahkan dia punya fokus tu kepada kemampuan ataupun penceritaan yang disampaikan oleh seseorang di dalam YouTube. Itu keistimewaan because dia ada very very good and powerful algorithm. Dia menggunakan artificial intelligence dan sebagainya. Jadi kalaulah tuan-tuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan perlu nak share dengan saya welcome. Sebab hari ni hari apa? Selasa hari Rabu ni? Tak. Jadi Selasa. So second day of Monday. Jadi mungkin orang tak sedia tapi kita buka ni sebagai satu peluang supaya ramai boleh ikuti pembincangan kita sini. Macam Ustaz, macam bidang lah ni, banyak orang duduk di rumah, banyak orang bekerja di rumah. Itu kalau orang yang makan gaji, memanglah dia boleh bekerja di rumah. Tapi orang yang dia nak keluar, tak, dia punya pasaran dia kena keluar. Kalau dia tak keluar, apa dia kena buat? Itu apa ruang dan peluang patut yang dia ikuti? Apa pendapat Ustaz? Ya, dalam suasana COVID-19 ni memang saya lihat di sini kita ada dua keadaan kan. Semua terkesan saya lihat. Termasuklah sebenarnya kalau kita lihat yang para ustaz kita, para asatizah kita, kita lihat ada dua jenis kan. Pertama mereka yang ada kerja tetap. Mereka yang ada kerja tetap, ada gaji tetap, tak ada masalah. Tetapi satu lagi yang memang dia devoted dia life untuk agama. Maknanya dia memang wakafkan kehidupan dia untuk agama. Dia mengajar, dia buat kuliah, ceramah tanpa diikatkan dengan mana-mana organisasi sebagainya. Maknanya dia hanya serahkan kepada Allah. So, ada orang bagi, alhamdulillah, tak bagi pun tak ada masalah. Tapi bila berlaku COVID-19 ni, kita lihat bila semua program boleh dikatakan stop, ceramah, kuliah, terhenti kan. Di situ kita lihat sebenarnya memang ada kesan yang sangat besar. Sebab itu saya melihat sebenarnya Allah SWT ni dia beri kita akal. Maka dengan akal ni Allah beri kita sebenarnya kekuatan, kemampuan untuk berfikir, untuk kita berusaha, untuk kita berikhtiar. Jadi sebab itu kita lihat kita dalam apa keadaan kita kena sedar kita sedang diuji dan bagaimana kita nak beradaptasi dengan ujian itu. So ada banyak ruang, ada banyak peluang yang boleh. Saya tinggal di Bangi. Saya melihat dalam kawasan komuniti kejiranan saya kan. So saya lihat kawan-kawan yang umpamanya dia share dalam grup siapa yang minat untuk sekian-sekian. Maknanya itu alternatif yang dia ada. Maknanya menjual kan. Ada yang bawa Grab kan. Maknanya kita kena fleksibel kat situ. Apa yang kita boleh buat. Mungkin sebab rezeki ni tangan Allah SWT. Allah yang beri rezeki, bukan kita kan. Rezeki itu sebenarnya daripada Allah. Yang penting kita kena usaha, kita kena ikhtiar, banyak bersangka baik dengan Allah, banyak menangis depan Allah. InsyaAllah Allah mudahkan. Satu masa tuan-tuan, saya ada satu saudara doktor, saya jumpa ada satu adik ni. Masa saya pergi HKM ada meeting. Kemudian adik ni, saya minta izin, dia perempuan, dia naik motor. Dia buat perkhidmatan untuk membekal makanan ni kan. So saya minta izin, dik boleh tak saya ambil gambar, dia kata. Untuk saya share, dia kata. Nak bagi tahu di luar sana bahawa rezeki ni medan untuk dapatkannya luas kan. Mengapa bang? Mengapa pakcik? Saya rasa kagum kamu satu orang perempuan, masih muda kan, tapi sanggup naik motor untuk cari rezeki macam ni. Maknanya ni kita lihat yang penting macam mana kita nak melihat ruang dan peluang yang sebab hakikatnya rezeki tangan Allah dan Allah boleh bagi dengan berbagai-bagai cara. Jadi kita kena berusaha dan berikhtiar. Terima kasih doktor. Okey. Apa yang Ustaz kata, sesuatu sekurang-kurangnya seseorang tu ambil daya inisiatif, daya usaha sendiri. Seperti contoh Ustaz ambil satu, Ustaz memberikan sebagai tu ruang pada orang lain mengambil iktibar apa yang kita sedang hadapi. Saya bagi misalan sekarang ni.
sebenarnya usaha yang kita patut lakukan sekarang ni bukan di waktu sekarang saja. Kita patut lakukan apa yang kita lakukan sekarang ni bertahun-tahun yang lalu patut kita dah mula lakukan. Semua hari ini adalah kemuncak penghijrahan teknik penyampaian ataupun dalam bentuk pembelajaran. Macam tadi saya ada bersembang dengan kitanya Cik Azman, Coach Azman AR, ya, sama tadi oleh sebab dia kena pergi awal, dia ada meeting, dia pun ada cakap sekarang ni kadang-kadang kita tak cukup masak lagi, patutnya kita sambil belajar, sambil kita cari peluang, sambil belajar kita cari peluang. Tapi setengah dia kata belajar sikit sangat tapi dia pergi mencebutkan dalam peluang, maka peluang yang depan dia tak nampak sebab dia tak cukup kebolehan. Jadi apa yang diperlukan ialah apabila kita belajar, at same time kita adakan praktikal, yang tu lebih baik. Macam misalnya kita karang buku, kita jual, kita jual, kita tahu pasaran dan sebagainya. Tapi sekiranya sambil menjualan buku tu, tentu kita akan terjumpa satu peluang-peluang untuk meningkatkan. Misalnya sekarang ni menjadi buat transportation, banyak orang naik. Ada setengah kawan tu dia buat macam post sendirilah, dia dapat peluang dan sebagainya. Jadi yang bertajuk sini Finding the Square Hole ni, you kata sesuatu bukan saja bersesuaian dengan kita tapi bersesuaian dengan keadaan dan masa yang sedang kita hadapi. Okey, saya bagi misalan. Surprise tak? Some my friend dia even prepare kereta. Dia buat perniagaan dalam bentuk kereta, sewa kereta dan sebagainya. Jadi saya pun tak mau cerita sangatlah apa yang dia buat, tapi menunjuk kata dia menampak peluang. Peluang boleh dapat. Jadi saya nak cerita direct tak boleh lah, pasal yang tu peluang dia. Jadi saya nak ambil tiba rupanya seseorang yang dia ada dua. Satu dia kata management by working about. Itu management. Lagi satu business through working about. Macam mana dalam perjalanan. Sebab tu dulu saya selalu keluar Ustaz. Macam Ustaz tadi bertemuan dengan orang dan saya suka bincang dan orang bertanya khabar. Rupanya kita dapati ada banyak ruang-ruang tertentu apa yang ada pada kita boleh kita berikan kepada orang lain yang memerlukan. Begitu juga dalam bentuk coaching. Seperti yang Azman kata tadi, betul, kita sama dengan dia. Kita kena bagi sumbangan, kita tak tahu bila nak mati. Jadi sumbangan kita bagi bukan kerja kita tua dah nak mati. Takutnya that what supposed to be our life. Betul Ustaz? Kita kena memberi banyak. Baik bagi dalam bentuk ilmu, bentuk percakapan, baru pulangannya berkesan. Sekiranya mungkin saya apa yang saya buat dalam bentuk training, mungkin pendapatan tak banyak. Nanti Tuhan bagi kot lain pendapatan, kita tak tahu. Sebab selagi kita usaha, memang Allah bagi. Sebab Allah yang bagi rezeki. Macam Ustaz kata tadi. Jadi usaha kita tu sebagai ibadah bagi pendapat saya. Bila kita buat ibadah, hak lain tu tentu Tuhan tambahkan. Saya bagi misalan, seorang tu dia cuci kereta ya. Tapi dia dapat peluang. Dia dapat peluang sebab masa dia cuci kereta tu, tuan punya kereta tu memerlukan sesuatu yang mana dia pula jadi orang tengah. Right? Mungkin dia beli tanah, beli rumah dan sebagainya. Memberi keuntungan pada orang tu. Tetapi tengok dia macam mana. Sebab kerja dia day in, day out, buat kerja tanpa berhenti. Rupanya hasil dia bukan daripada situ. Daripada job yang orang tak sangka-sangka. Kerja sampingan bagi dia. Jadi banyak benda macam ni. Dan misalnya lah, zaman sekarang ni, kalau orang boleh pengarang buku, bagus. Boleh. Tapi mengarang satu, nak jual buku, satu lagi. Ketiga, nak cari bagaimana nak pasarkan buku tu, pun lagi satu. Sekarang update tu saya kata, sekarang ni kalau kita jual buku dengan kita ingin sendiri buat pun boleh jual. Ada cara dia. Jadi semua terletak kepada minat dan tumpuan. That means fokus. Fokus kita kepada apa yang kita ada dan fokus kita apa yang sedang kita lalui. Mungkin ada buka ruang-ruang tertentu untuk kita sebagai daripada orang kata pengusaha yang boleh memenuhi kehendak pasaran di luar. Setakat ni Ustaz, kalau Ustaz tengok, saya tengoklah ni, kalau hujan pun orang boleh buat kerja, tak hujan pun orang boleh buat kerja. Maksud saya, pekerjaan berbagai bentuk. Ada setengah melalui internet, ada setengah dia pakai handphone, ada setengah dia pakai WhatsApp saja, ya, melalui WhatsApp. Dan WhatsApp pun dah buat dah, you can download everything from WhatsApp, even application you just key in je. Right? You key in, dia sendiri balik feedback pada you. Dan even psychometric buat melalui handphone dan melalui komputer dan sebagainya. Maka di sinilah kerja-kerja sampingan yang menyebab sesuatu peluang kepada dalam gig ekonomi ini memang peluang banyaklah. Setakat ni saya cerita macam dulu kat Ustaz. Ada apa Ustaz nak tambah Ustaz? Ada lagi 2-3 orang kawan akan masuk. Saya ingat. Silakan. Kita sebenarnya dalam kehidupan ni kan,
kita kena senantiasa bijak untuk bertindak balas dengan suasana, dengan keadaan. Okay. Sebab itu kita lihat macam saya sendirilah, doktor kan, kehidupan saya ni sebenarnya saya mula dengan menjadi seorang security guard, doktor. Saya dulu security guard asal, tidur masjid, tak mampu nak sewa rumah, tidur masjid, gaji masa tu RM150, doktor. Kemudian saya untuk majukan diri, saya ambil kelas malam. Jadi siang saya kerja, malam saya ambil kelas malam dengan niat untuk tingkatkan kualiti diri. Maknanya tu benda-benda ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang biasa yang perlu kita lalui sebagai seorang manusia lah. Sebab kita lahir dalam keadaan we are nothing, kita tak ada. Jadi Allah beri kita modal yang sama. Seorang modal masa, Allah beri jasad yang sama. Tapi macam mana kita bertindak balas dengan situasi kondisi yang kita ada lah. So dari seorang security guard, kemudian saya jadi seorang guru agama, kemudian saya jadi seorang bilal, kemudian saya kerja dengan TMB sebagai asal LN, saya sebagai pemantau awal Islam. Terus saya ambil cuti belajar tanpa gaji, doktor. 5 tahun pergi Indonesia, saya buat degree dalam bidang Usuluddin. Dan bila saya balik, TMB kata kita tak hantar Ustaz nak pergi belajar. Jadi balik kerja jawatan yang sama sebelum saya pergi. Maknanya bukan eksekutif lah, walaupun saya ada degree. Setahun lepas tu baru saya dilantik sebagai eksekutif agama dalam TMB. Kemudian TMB, saya sambung belajar lagi buat masters di IPN. Kemudian TMB buat jabatan macam TMB, saya dilantik sebagai Ketua Jabatan Islam TMB akhir. Jadi ini proses kehidupan kita lah, doktor. Maknanya kita kena melihat bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku secara kebetulan. Semua perkara berlaku mengikut kehendak Allah. Jadi yang penting kita kena reda, sabar, syukur dan melihat dalam setiap apa yang berlaku itu di sana ada hikmah yang perlu kita ambil, yang perlu kita manfaatkan. Mungkin doktor itu sementara. Ya, sememangnya begitu Ustaz. Tapi kalau pertama sekali, apa yang Ustaz cerita tadi, cara tak langsung Ustaz prepare, you are getting the right frame of mind. You prepare cara pemikiran you, cara kehidupan you mengikut macam you cerita tadi. Tetapi keistimewaannya Ustaz ada matlamat. Macam Ustaz kata, what do you want? Ustaz dah set you punya mind. Saya masih ingat Ustaz cerita dulu macam mana Ustaz berusaha sampai pergi belajar ke Indonesia, iaitu dalam bidang apa yang Ustaz lalui dalam keagamaan. Dan memanglah itu pun masa saya jumpa Ustaz pun dah 10 tahun yang lalu kan. Yang Ustaz yang cerita saya pun dah berlaku pun mungkin 8-9 tahun yang lalu. Dan perkembangan tu bila Ustaz reflect balik, dia menjadi satu konteks. Konteks ni sesuatu yang Ustaz lalui. Tetapi walau bagaimanapun penceritaan Ustaz kepada saya tadi mengambil kira keadaan semasa. Penyampaian tu mengikut keadaan yang kita lalui, tetapi iktibar ataupun kata, kalau orang putih kata dia pakai analogi, kita kata perumpamaan. Yang Ustaz kata saya kena buat satu walaupun dia Ustaz bermula dari bawah, kemudian Ustaz boleh naik, dan Ustaz terus attach dengan TMB. Semua yang Ustaz lalui itu merupakan sesuatu elemen yang memperkayakan ilmu Ustaz. Yang kedua, membolehkan lagi keyakinan diri mengikut peringkat-peringkat keyakinan diri. Sampai ke satu tahap sekarang ni Ustaz dah pun menjadi penceramah, pendakwah yang boleh menyampaikan nasihat pada orang ramai. Bahkan penyampaian Ustaz boleh mengikut suasana. Modul maut. Ya, kita tahu modul maut, kalau tuan-tuan pernah dengar Ustaz cakap, memang menangis. Buat di masjid dan surau, memang menangis. Bukan kenapa, cara penyampaian itu, dia ikut keadaan semasa. Walaupun you dengar 10 kali pun pendengaran yang dia akan meningkat lagi pengertiannya. Sebab meaning making, kita tak boleh lari dari hidup mencari makna. Makna ini sampai sekarang ni, kita terasa mengikut keadaan yang kita lihat sekarang. Okay? Makna tu yang sama, basic dia sama. Tetapi dia punya plot, dia punya tekanan dan dia punya suasana dah berubah tak sama macam dulu. Kalau dulu orang boleh ramai-ramai pergi masjid, boleh surau. Sekarang dah tak boleh. Tetapi apa yang mereka telah lalui begitu khusus yang Ustaz buat menjadi satu iktibar. Kita kena prepare sesuatu sebelum kita mati. Macam Azman kata kita kena give more tadi ya, sahabat kita. Aku Azman AR. Itu betul. Tetapi suasana sekarang ni, we have to keep on giving until we become richer. Itu orang tanya macam mana? Saya kira nak bagi sedekah sampai kaya. Cuba Ustaz terang pula Ustaz. Macam dia kata, sedekahlah kamu sampai kamu kaya lah misalnya. Apa yang Ustaz boleh kupas daripada statement kecil yang saya sampaikan Ustaz tadi tu?
Yalah, itu tak saya kata-kata Datuk Harundin Arundel. arwah kan. Ya. Cantik kata-katanya itu. Yang saya ingat tu antaranya jangan tunggu kaya baru nak ni, jangan tunggu jadi alim baru nak menyampaikan. Saya lupa. Dia memang cantik. So maknanya kita boleh contribute atau kita boleh buat sesuatu sebenarnya dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja. Yang penting kita kena ada keinginan, kemahuan untuk melakukan. Saya teringat doktor, masa saya mula-mula bekerja di ISAS kan, bila saya pindah daripada UTM, Skudai saya adalah Bilal. Kemudian bila saya pindah ke LAN, masa tu saya adalah pembantu ulama Islam. Tetapi because of saya diletakkan di pusat latihan, so pihak LAN minta saya mengajar cara seorang trainer. Maknanya saya kena ikut TOT. Saya kena ikut TOT dan saya kena mengajar dalam kelas. Masa tu doktor kita pakai ni, pakai overhead projector tu, pakai plastik Ya, ni faham. kan. Ya, plastik. Ya. Betul, masa tu kan. So jadi sebenarnya masa tu benda baru lah. Sebab kita sebelum ni saya di Melaka, sebelum jadi Bilal, saya guru agama, kita mengajar macam biasa. Ceramah kuliah apa biasa je. Tapi bila duduk dekat pusat latihan, kita kena beradaptasi dengan suasana tu. Dan satu masa doktor, saya diminta untuk memberi motivasi kepada eksekutif. Maksudnya saya bukan eksekutif kan, saya hanya pembantu al-Islam, bukan eksekutif. Tapi saya diminta untuk beri motivasi kepada eksekutif. Jadi masa tu saya jadi macam saya fikir, apa yang saya nak bagi? Apa yang saya nak cakap kan? Sebab bila si eksekutif ni, dia punya akademik dah hebat, gaji dah besar, pangkat hebat kan? So masa tu saya jumpa siapa tahu doktor? Saya jumpa Datuk Jalal Kamsah. Datuk Jalal Kamsah ni, ya. Jalal Kamsah ni saya anggap sebagai mentor saya lah sebenarnya dalam dunia training ni. Jadi saya jumpa dia, saya minta nasihat dia, pandangan dia. So dia kata, Ustaz, sebenarnya manusia ni tak sempurna. Mungkin dia hebat kan sebagai seorang pekerja eksekutif, tetapi bagaimana dia sebagai seorang suami? Mungkin dia ada masalah, bekerja siang malam pagi petang tetapi terlepas pandang isteri kan. Bagaimana dia sebagai seorang ayah? Kadang-kadang dia hebat sebagai seorang suami, seorang ayah, tetapi bagaimana dia sebagai seorang anak? Ramai ini bila rumah besar, kereta besar, pangkat besar, mak ayah dia lupakan doktor. Masya Allah. Jadi sebab itu dia kata, kita kena lihat manusia ni tak sempurna. Manusia tak sempurna. Jadi sebenarnya bila kita berhadapan dengan audiens kita, klien kita, coach kita, tuan-tuan, sebenarnya kita kena lihat mereka manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Kita kena accept itu juga dengan diri kita. Sebenarnya bila kita accept tentang bahawa we are nothing, kita ni sebenarnya ada banyak ruang. Walaupun kita dah hebat ke dah apa, ada degree ke apa, Masya Allah. Tapi sebenarnya masih ada ruang untuk kita baiki diri, untuk kita pertingkatkan diri. Dan apa saja cabaran yang datang, walaupun itu baru mungkin, new norm ni kan, macam-macam benda baru yang mungkin kita kena buat. Tak apa. Maksudnya kita kena boleh belajar, boleh bertanya, boleh bincang dengan orang yang lebih arif dalam bidang tertentu yang kita mungkin tidak ada asas. Tapi yang jelas, kehidupan perlu diteruskan dan yang akhirnya kita boleh masuk syurga insya-Allah untuk bertemu Allah SWT. Terima kasih doktor. Ya, tapi apa yang saya dengar apa yang Ustaz cerita, Ustaz dah macam secara tak langsung telah list sesuatu peringkat yang Ustaz lalui. Sesuatu kejayaan yang kadang-kadang kejayaan itu menyebab suasana pencerita Ustaz pun berubah. Penyampaian Ustaz, muka Ustaz bertambah berseri. Di samping itu juga apabila Ustaz cerita sesuatu yang ada satu kata disappointment dan sebagainya, itu merupakan satu sejarah yang mana Ustaz boleh melalui dan boleh mengatasinya. Jadi menunjuk kata kita sentiasa cuba mencari jalan mengatasinya. Jadi setiap satu urutan yang Ustaz sampai tadi, pendengaran saya, diikuti dengan cara penyesuaian yang Ustaz buat. Dan diketemukan oleh Allah dengan Ustaz Datuk Fazilah ya, sebagai seorang mentor yang membantu Ustaz. Dan sehingga kini Ustaz telah pun berjaya sampai ke peringkat ini, menunjuk kata sesuatu yang Ustaz lalui menyebabkan Ustaz lebih lebih matang. Maturity kita lebih meningkat secara tak langsung. Walau bagaimanapun kita tetap hadapi dengan keadaan yang positif. Positif di sini bukan kata kita tak never let down, kita keep on doing. Dan kadang-kadang melalui kita percakapan ni Ustaz, mungkin kita underline, kita punya ni pun naik motivated, rasa bersonok. Mungkin sebelum tu kita tak bersonok, kita pasal sugul dan sebagainya. Tapi bila kita dah berbincang, suasana kita dah berubah, perasaan kita berubah daripada susaan yang kurang seronok kepada susaan yang ada harapan. Betul Ustaz? Kita ada satu macam ada harapan. Saya ingat
Mungkin Ustaz pun ada rasa harapan macam tu. Betul tak Ustaz? Cuba Ustaz buat cerita sikit kat saya nak dengar. Saya dapat betul Ustaz niat sesuatu tak? Tidak Ustaz? Ya betul. Sebab kita manusia betul kan. Bila berlaku COVID-19 ni memang saya tak nafikan lah. Saya tak nafikan, memang saya juga terkesan juga ya. So bagaimana orang-orang yang lain. Seperti lagi bila kita bekerja sendiri kan, tidak ada pendapatan lagi dah, ceramah, kuliah, training semua tak ada dah. Hanya duit apa tu, simpanan sajalah yang menjadi sebagai apa orang kata yang kita gunakan. Jadi memang maknanya ada perasaan, ya kita manusia. Tapi sebenarnya walaupun kita cuba fikir positif sebagainya, kadang-kadang dia memang datang. Ya, bila doktor, saya pun tak sangka, mungkin gerakan daripada Allah juga. Doktor telefon saya, dan doktor invite saya untuk sama-sama dalam sesi ni. Dan sebenarnya honestly doktor, saya katakan bahawa dia datang sesuatu tau. Maknanya secara semangat, positif, self-confidence saya. Mana dia datang balik benda tu. So ini sebenarnya kita manusia. So, bila kita manusia ni tuan-tuan dan perempuan ni, maknanya kita kena lihat bahawa di sana memang ada perkara-perkara yang kita kena lihat secara sebagai seorang manusia lah. Tapi kita tidak boleh terus down, berkeluh besar kan. Sebenarnya ada ruang yang begitu luas untuk kita memperkasakan diri kita, mempertingkatkan diri kita, membetulkan keadaan dan sebagainya. Suasana macam ni sebenarnya membuatkan kita banyak muhasabah, banyak melihat balik kita punya kelemahan, kekurangan, kesalahan, untuk kita bertaubat, beristighfar mungkin, dan untuk mempertingkatkan lagi apa yang patut kita tingkat, menguatkan lagi apa yang kita rasa kita lemah. Sebab itu saya suka melihat COVID-19 ni doktor adalah masa untuk kita betulkan baki hayat kita. Saya ulang balik, COVID-19 ni tuan-tuan dan puan ya, adalah satu ruang yang Allah bagi untuk kita berusaha muhasabah diri ke arah membetulkan the balance of our life. Untuk sama-sama kita muhasabah sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai isteri kan, sebagai pekerja, sebagai muallim, sebagai guru, tak kira siapa kita, the time untuk kita muhasabah dan untuk kita memperbetulkan mana yang kita tak betul, menguatkan mana yang lemah, kita luruskan mana yang bengkok kan, kita jernihkan mana yang keruh doktor. Terima kasih doktor. Ya, alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan bahawa ada harapan, maksud dia ada ruang, ada peluang. Sesuatu yang kita boleh yakin dan berpegang pada janji Allah. Tanpa kita meragui, insya-Allah kita yakin masa depan kita lebih baik pada kita hadapi sekarang. Rupanya sesuatu selepas datang kesusahan maka datanglah kesenangan. Kan ada ayat Ustaz, setelah datang kesusahan maka datanglah kesenangan. Itu merupakan soal, itu adalah penghidupan. Setiap penghidupan tu mesti kita laluinya dan bagaimana kita mengatasinya. Orang kata setengah, not much a problem pada anda waktu anda having the problem, tetapi selepas anda berfikir balik dengan masalah itu menyebabkan seseorang tu kena somatik, kena tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang yang ketera sekarang berlaku dia is okay, tapi dia balik fikir seorang-seorang, itu another story. That's why dia memerlukan macam ada muzakarah, dia adakan perbincangan tempat dia benar ada ruang doing some sharing. Misalnya yang macam kita lalu, walaupun kita bercakap ni Ustaz, dia merupakan satu titik-titik usaha yang kita lakukan. Kita tak tahu macam mana rezeki kita akan dapat. Okay. Ramai seorang bercerita apa yang kita bercerita, apa yang kita sedang lalui dan telah yang kita lalui. Tapi tak pernah kita cerita apa yang akan kita lalui. Apa yang kita kena buat. Patutnya insya-Allah kita berfikir, berusaha, what can I do? What I want to do for tomorrow and day after. Itu satu usaha yang mesti ada untuk semua orang. Bukan kadang kita setakat Allah teruk. Memang itu you cannot change anything benda telah berlaku. But ada lagi ruang lingkup, ada lagi kekuatan untuk kita usaha memajukan. Jadi dalam masa inilah tuan-tuan dan puan, mungkin kadang-kadang secara tak sangka rezeki itu datang. Banyak cara rezeki itu datang. Mungkin Ustaz dah lalui Ustaz. Ada tak rezeki yang datang tak disangka-sangka Ustaz? Cuba Ustaz cerita. Banyak pengalaman tu. Sudah Ustaz. Jadi sebenarnya bila kita belajar untuk meletakkan pergantungan kita kepada Allah, kadang-kadang memang Allah akan didik kita dengan berbagai cara, dengan berbagai perkara lah. Balik pada cara doktor cakap tadi kan, sebenarnya macam dalam suasana ini tiba-tiba memang tak nampak program. Tiba-tiba saya ditelefon baru-baru ni oleh satu jabatan lah, minta saya buat satu program online satu hari je. Tetapi maknanya nilainya tu masya-Allah, alhamdulillah, maknanya untuk
Kalau orang bekerja sebulan lah baru dapat benda tu kan. Maknanya kita boleh buat satu hari je. Masya Allah. Jadi maknanya ni, itu yang doktor cakap tadi. Rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi dalam apa keadaan sebenarnya kita sedang diuji lah oleh Allah. Dalam keadaan kita susah, Allah uji dengan susah tu. Dalam keadaan senang, Allah uji dengan senang. Sebab itu dalam apa suasana kita, tuan-tuan dan puan ya, saya menyuruh diri saya jugalah untuk kita senantiasa betulkan hubungan kita dengan Allah SWT. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kan. Allah tak pernah jadikan sesuatu untuk menyusahkan kita. Tetapi tentu ada rahsia, ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita rasa kita susah, ni selalu tu kan, kita selalu cakap, tapi bila kita tak tempuhi suasana tu, kita tak rasa. Kita selalu cakap kan, kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah kan. Tapi bila kita lalui proses tu, baru kita dapat kemanisan apa yang kata-kata tu lah. Maknanya betul. Kalau kita rasa kita susah, ada orang lagi susah. Susah-susahnya kita ada rumah. Susah-susahnya kita masih lagi makan. Susahnya kita masih lagi boleh, anak-anak kita boleh belajar dengan baik kan. Tapi ada orang susah tak ada rumah. Ada orang susah tak ada nak makan, betul kan. Ada orang susah tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Jadi sebab itu dalam apa keadaan kita kena syukur, kita kena sabar, kita kena reda, dan kita berusaha berikhtiar. Dan insya-Allah usaha ikhtiar kita tidak meningkas. Hakikatnya Allah SWT juga. Jadi sentiasa kita lakukan hubungan yang baik dengan Allah SWT di samping terus kita berusaha. Okey, kita pun dapat sampai ke hujungnya. Saya ingin buat satu rumusan. Bapaknya tajuk yang saya cakap, Finding Square Hole, mencari sesuatu yang bersesuaian dengan kemampuan kepribadian kita. Kalau kita fikir dari segi career development, dari segi pembinaan kita punya pekerjaan masa depan, kita dapati bahawa mengetahui dan memahami diri kita mengikut keadaan semasa sekarang ni memang sangat terbaik. Tapi kita faham dan kita terima. Sebab kita mendengar dan kita patuh. Kita terima yang Allah bagi, kita patuh. Alhamdulillah. Sebab kita tak boleh lari dengan perkataan Alhamdulillah. Susah macam mana pun, mesti perkataan Alhamdulillah dahulu. Amin. Pertama kali, kita kena appreciate bahawa kita dalam keadaan suasana baik yang sedemikian seperti Ustaz cakap tadi, masih lagi peluang bernafas. Masih ada lagi peluang nak maju ke depan. Masih lagi boleh seorang-seorang bolehlah makan lagi. Macam Ustaz sebut tadi, mungkin ada orang lebih teruk daripada kita. Tapi Alhamdulillah. Yang kedua, kita kena review balik diri kita, kemampuan kita nak maju ke depan. Review kita punya tugas sekarang. Review, adakah kita boleh buat kerja benda yang sama macam kita buat dulu? Patutkah kita cari alternatif lain? Patut kata kita, sekarang ni saya dihubungi oleh orang banyak tanya. Tapi saya pun sendiri tak ada apa juga. Saya pun macam tuan-tuan, mungkin teruk pada tuan-tuan. Tetapi insya-Allah saya bantu takat apa yang saya boleh bantu. Sebab ingat, cakap buat baik. Itu kena jaga. Kita kena tahu. Sebab bila dia tanya apa yang kita tahu, dia nak review diri dia. Mungkin dia nak review peluang yang ada kat dia masa depan. Dan masa tu kita kena faham. Dan masa keadaan macam inilah kita melihat sesuatu dengan in the light of your current knowledge. Dengan ilmu yang kita ada sekarang ni. Mungkin ilmu kita ada sekarang ni tak mencukupi. Perlu kita tingkatkan lagi. Macam tadi saya sembang, dia kata setengah orang saya kira coaching tak cukup masa. Alright? Belajar pun tak cukup banyak. Tapi dah memang hebat dah. Kawan kita sebut tadi. Jadi saya kata yalah setengah orang dia buat sikit sampai 1000-2000 jam baru dia go all out. Jadi kita kena develop ikut keadaan. Hidup perkembangan kita. Maka baru orang melihat value. Ni juga kata orang tu berjaya bukan dia usaha sehari tu. Bertahun-tahun dia gagal beribu kali. Tapi oleh sebab dia berjaya sekali, hilang semua kegagalan dulu. Sebab orang tak nampaklah kegagalan, orang nampak kemenangan. Satu misalnya, tanyalah pada Wan Azizul yang menang Cairo Basket dan nombor 1 di dunia tadi. Dan dapat number 1 in the world, saya tengok tadi. Satu kejayaan, kita tak tahu apa yang dia lalui dalam praktis dia nak sampai satu tahap kejayaan dunia. Bukannya di dalam negeri, luar negara, satu kejayaan. Tentu dia dah review banyak. Dari segi stamina, kekuatan, ilmu, teknik dan teknikal pergerakan dan sebagainya. Nah ini satu, bila dah kita tahu dengan keadaan, baru kita buat adjustment. Macam Ustaz kata tadi, 3 peringkat. Peringkat 3 adjust dengan apa yang kita ada ni dengan apa yang seadanya ada. Adjustment tu. Kemudian baru kita melihat apa yang kita nak, peluang yang terdapat supaya sekurang-kurangnya meningkat lagi usaha saya. Sebab saya cuba bincangkan dalam sudut ni, sebab saya seorang coach. Jadi seorang coach saya sendiri kena belajar macam mana saya nak muhasabah diri. Sebab kan saya pun banyak kekurangan. Manusia tetap buat kesalahan.
Manusia tidak sempurna. Dengan tidak sempurna itulah Allah bagi kita satu rahmat supaya kita berusaha. Ini kata growth mindset. Orang putih kata growth mindset. Pada kita ialah bagi seorang Islam yang kata orang yang produktif dia tinggi, dia tak perlu diawasi, dia tak boleh tunggu. Dia tahu kerja setiap hari dia akan tingkatnya. Tak payah siapa melihat sebab dia tahu yang sedang melihat dia ialah yang Khalik, Allah yang melihat dia. Maka dia bekerja bersungguh-sungguh. Sebab Allah melihat dia. Maka tak perlu. Maka kurang perlemanjaan untuk buat supervisor dan sebagainya. Because one man can supervise certain thing. Kalau 10 orang mungkin buat 5 orang. Secara tak langsung bukan kita kata reduce cost. Meningkatkan kemampuan dan kebolehan dan mengakui kebolehan orang tu. Inilah sedikit banyak apa yang kita sampaikan hari ini pada tuan-tuan dan puan-puan. Penceritaan yang saya bawa dari mula menuju pada matlamat yang saya sebut tadi. Sebelum saya tamat ni, Ustaz, apa sikit Ustaz yang Ustaz ini sampaikan kepada saya ataupun kepada kita punya sahabat yang boleh tengok dan mungkin tengok akan recording nanti. Sila Ustaz. Terima kasih. Okay. Orang-orang yang berjaya adalah orang-orang yang sentiasa merasakan dirinya tak sempurna. Because satu orang tu rasa dia dah sempurna, dia dah cukup, apa berlaku, maka dia akan stuck pada satu stage. Dia tak akan moving forward. Tapi satu orang yang sentiasa merasakan dia tak sempurna, maka apa yang akan berlaku, dia akan sentiasa berusaha untuk moving forward. Jadi orang cemerlang adalah orang yang senantiasa menafikan kehebatan diri, kepandaian diri, kebolehan diri. Ini sangat penting sebenarnya. Sebab itu kita lihat Al-Quran sendiri. Kalau kita buka, bila kita buka surah Al-Baqarah, kemudian selepas Al-Baqarah adalah selepas Fatihah Al-Baqarah. Dan ayat pertama Allah mulakan dengan Alif Lam Mim. Tuan-tuan kan, kalau kita buka tafsir, kita buka terjemah, apa dia tulis kat situ? Wallahu a'lam. Maknanya kalau hebat macam mana pun satu orang dalam bidang tafsir, bila sampai pada ayat Alif Lam Mim, dia kena surrender. Menafikan kepandaian dia, kebolehan dia. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi ini Allah nak didik kita sebenarnya. Tak kira siapa kita, hebat macam mana ilmu kita, pangkat kita, kepandaian kita, senantiasa kita menafikan kehebatan, kebolehan kita. Kadang-kadang doktor kan apa yang berlaku, antara kita dengan Allah yang jadi hijab adalah diri kita sendiri. Ilmu kita jadi hijab untuk kita melihat ilmu Allah. Kuasa kita jadi hijab untuk lihat kuasa Allah. Pandainya kita jadi hijab untuk lihat pandainya, hebatnya ilmu Allah. Sehingga akhir diri kita ni jadi hijab. Sehingga kita bukan tambah dekat dengan Allah, tambah jauh daripada Allah. Ini sangat bahayalah. Dan ini yang berlaku kepada iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami perintahkan seluruh malaikat usjudu li Adam, sujud semua pada Adam. Maka semua sujud illa iblis. Iblis ni bukan nama asal, nama asalnya adalah Azazil. Siapakah Azazil? Dia guru kepada malaikat. Maknanya dari segi ilmu dia hebat. Kemudian dari segi amal dikatakan tidak ada satu inci muka bumi ini yang tidak menjadi tempat sujud. Maka disebabkan, kata ulama, disebabkan dia rasa ilmunya hebat, amalnya hebat, itu menyebabkan dia tidak bersedia untuk sujud kepada Adam. Sebab itu Allah murka sehingga tukar namanya daripada Azazil kepada Iblis. Sebab itu, mengapa? Sebab dia ingkar dan dia takbur tadi. Sebab itu kita yang dah ada ilmu, dah ada pangkat, dah ada kelebihan ni, tuan-tuan kena jaga supaya tak jadi macam Iblis. Sebab Iblis akan berusaha untuk bagaimana kita jauh daripada Allah dengan menggunakan balik apa yang kita ada. Tak kira orang agama atau orang dunia, sama. Kalau orang agama pun, dia pun kena jaga ni dengan ilmu agamanya. Ataupun dia ada hebat dengan ilmu yang lain, tak ada masalah. Sama. Iblis akan gunakan itu untuk dia jadi hebat, rasa sombong, bongkak, takbur. Dia melihat orang lain tak tahu apa-apa. Sehingga sifat mazmumah subur dalam kehidupan. Akhirnya, dia tak nampak Allah. Diri dia jadi hijab sehingga tak nampak Allah.
Jadi penting sebenarnya untuk kita senantiasa menafikan kebolehan kita, kepandaian kita dan senantiasa kita merujuk Allah SWT. Tapi bukan bermakna kita hanya berlepas tangan, berpodok tubuh, tidak berusaha. Usaha ikhtiar itu adalah kerja kita, kewajiban kita. Tapi kita kena ingat kita hanya berusaha. Akhirnya Allah yang menentukan. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah satu rumusan yang Ustaz buat cukup cantik meliputi apa kita bincang tadi. Alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dapat mengikutinya. Yang siapa yang sedang mengikut recording nanti, sekiranya ada sesuatu yang perlu bertanya, sila tulislah di Facebook. Kita akan cuba menjawabnya. InsyaAllah kalau cuaca elok, saya akan sambung balik daripada jam 5.20 nanti. Saya mendapat feedback ni, ada yang tak boleh masuk. It's okay. Sila lihat recording. Kita buat ni sembang-sembang supaya kita pun dalam pembelajaran tegur mendiri. Mungkin saya banyak kekurangan. Sebab tu saya buat ni, sebab saya nak belajar lagi. Dengan pembelajaran ni lah menyebabkan kita rasa kita masih bergerak. Kalau kita duduk diam-diam, kita tak usah dan kita tak buat sesuatu untuk kebajikan. Mungkin lain-lain pun boleh buat. Ini merupakan satu sumbangan zakat jariah yang kami mampu lakukan. Mudah-mudahan percakapan ringkas ni mendapat rahmat kepada tuan-tuan dan puan-puan sana. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Terima kasih semua yang dapat mengikuti ni semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih sebab kekurangan ni diri saya lah. Saya banyak kekurangan. Kalau ada apa, tolong share. Mohon maaf silap cakap dan sebagainya. Kita tahu Allah Alam lah kelebihnya. Silalah banyak lagi guru-guru hebat di luar. Kami sekadar menyediakan ruang untuk perbincangan dan sebagainya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau boleh share, tolong share lah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Ustaz ya. 5.20. Kalau yang ada masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.